Saudara Muhammad Razik bin Abdul Rahim untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, di hari yang mulia ini kami menadah tangan memohon kepadamu. Ampunilah dosa guru-guru kami, kedua ibu bapa kami, kaum keluarga kami, rakan-rakan kami, juga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, Ya Rahman, limpahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakan kami dengan ketakwaan, tegakkan tubuh kami dengan kesihatan dan berkatilah diri kami dengan keridhaan. Bukakanlah hati-hati kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. Ya Allah, Ya Rahim, eratkan hubungan kami sebagai Engkau persaudarkan Muhajirin dan Ansar. Jauhkan hasad dan dengki sebagaimana Engkau jauhkan langit dan bumi, dan rahmati kami, diri kami sebagai Engkau merahmati kehidupan para nabi. Ya Allah, Ya Jabbar, kami hadir di hari ini untuk mengirat keringat dan tenaga kami, mengejar cita serta mencapai azam kami. Jadikanlah kami ini insan yang berguna, taat kepada perintah agama, menyayangi ibu bapa, beradab kepada guru dan ciptakan ilmu. Bangkitkan dalam jiwa kami semangat untuk membela nasib keluarga, martabat bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Razik bin Abdul Rahim atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum majlis dimulakan, diminta semua pelajar untuk mute dahulu. Terima kasih. Kini, majlis akan diteruskan dengan ucapan awam daripada wakil pelajar iaitu Saudari Norani Syifa binti Pajilimi daripada Bengkel Jaminan Kualiti yang bertajuk Adab Menuntut Ilmu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha pengarah etik typing TS Haji Zulkifli bin Omar, yang dihormati Timbalan Pengarah Latihan Encik Nuzul Rizwan bin Fazil, Timbalan Pengarah Operasi Puan Sapura binti Hashim, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Penolong-Penolong Pengarah, Ketua-Ketua Program, para pensyarah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, kita masih diberi peluang untuk berkumpul pada petang ini walaupun secara di alam maya. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Norani Syifa binti Pajilimi dari Bengkel Jaminan Kualiti 2DT. Pada petang ini, saya ingin membicarakan tentang adab ketika menuntut ilmu. Hal ini bukan sahaja untuk peringatan buat rakan-rakan, tetapi juga buat diri saya sendiri. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan, walaupun dalam apa jua keadaan dan apa cara sekalipun. Ilmu juga adalah penentu kehidupan dan kejayaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tanpanya, kehidupan akan menjadi terumbang-ambing dan tidak menentu. Dalam suasana dunia termasuk negara kita yang menghadapi ancaman pandemik COVID-19, pembelajaran terpaksa berubah daripada biasa ke norma baharu. Walaupun pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian
Adab dan etika ketika menuntut ilmu tetap perlu dipatuhi oleh setiap pelajar agar proses menuntut ilmu dilaksanakan dengan baik. Di sini saya ingin berkongsi beberapa adab yang perlu kita patuhi dalam menuntut ilmu, terutamanya pembelajaran secara dalam talian. Pertama, kita hendaklah mempunyai niat yang betul dalam menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu merupakan satu ibadah dan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Sudah tentu agama lain juga menggalakkan penganutnya mempunyai niat yang baik dalam menuntut ilmu. Jauhilah niat untuk bertanding siapa yang lebih bijak dan menunjuk kejayaan atau kehebatan kita kepada orang lain. Ingatlah, ilmu yang baik akan membentuk kepribadian jiwa dan jasad yang baik. Seterusnya, dalam Islam sendiri, kita digalakkan berdoa terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Sudah pastilah agama lain juga mempunyai adab tersendiri sebelum memulakan pembelajaran. Sebagai pelajar, berdoa setiap kali sebelum mula belajar sepatutnya dijadikan sebagai amalan bagi memperoleh keberkatan, ilmu yang bermanfaat, bagi ketenangan serta kefahaman yang baik dan dijauhi dari sifat lupa. Selain itu, kita haruslah menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran agar mendapat ilmu yang berguna. Bagi pembelajaran atas talian adalah sukar untuk tenaga pengajar membuat pemantauan ke atas setiap pelajar. Setiap pelajar mesti ada rasa kesedaran dan tanggungjawab sendiri sewajarnya untuk menghargai pengorbanan tenaga pengajar. Dengan memberi kerjasama dan tumpuan sepenuhnya terhadap subjek pembelajaran serta menjauhi sikap sambil lewa. Usahlah melakukan perkara lain yang tiada kaitan seperti tidur, membuka laman web lain, bersembang dan sebagainya. Malahan, kita mestilah menepati masa ketika menuntut ilmu walaupun pembelajaran dalam talian. Setiap pelajar sewajarnya menepati masa yang telah ditetapkan untuk mengikuti pembelajaran dalam talian dan mengekalkan keberadaan sepanjang sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Pelajar juga perlu membuat tugasan yang diberikan dan menghantar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Akhir sekali, pelajar hendaklah berkomunikasi secara baik dan melibatkan diri secara aktif. Setiap pelajar perlulah mengutamakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dengan pengajar. Elakkan menggunakan bahasa yang tidak sopan, bahasa rojak ataupun simbol emoji yang tidak bersesuaian. Pelajar juga hendaklah melibatkan diri secara aktif dan tidak hanya mendiamkan diri, terutamanya apabila berhadapan dengan masalah pembelajaran. Ucapkanlah terima kasih kepada tenaga pengajar selepas sesi pembelajaran sebagai tanda penghargaan. Kesimpulannya, ilmu dan adab sama sekali tidak boleh dipisahkan, bahkan ia adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tidak ada gunanya jika seseorang pelajar itu memiliki ilmu yang hebat namun tidak punya adab dan etika yang baik. Adab yang sebenar adalah cerminan keilmuan seseorang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin baiklah adabnya. Sebenarnya, pandemik yang berlaku pada hari ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, sedang mengajar manusia termasuk penuntut ilmu kembali mempraktikkan semua adab dan etika yang baik bukan sahaja dalam pembelajaran, namun dalam semua aspek kehidupan. Itu sahaja perkongsian daripada saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Anis untuk perkongsian sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, pelbagai aktiviti atas talian yang telah dijalankan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Berikut merupakan laporan bagi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Pada 13 September 2021, telah diadakan taklimat badan beruniform oleh Ketua Penyelaras Kurikulum bagi memberi maklumat tentang pelaksanaan kurikulum di EdTech Taiping. Pada 14 September 2021, ketua-ketua bahagian komputer, mekatronik, komposit, mikroelektronik dan polimer telah mengadakan taklimat program pelajar bersama ketua bahagian yang diadakan kepada pelajar baru bagi sesi pengenalan bersama ketua bahagian serta perkongsian pelaksanaan pelajaran dan pengajaran bahagian masing-masing. Kini akan disampaikan pula laporan bagi program-program bersama kaunselor. Pada Sabtu September 2021,
telah diadakan program motivasi yang bertajuk Tidur Berkualiti, Minda Sihat, Badan Cerdas secara atas talian bersama pelajar baharu sesi 2 2021 yang disertai seramai 61 orang peserta. Objektif program ini ialah memberi pengetahuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai tidur dan kisah tidak mendapat tidur yang berkualiti dalam kehidupan serta membantu pelajar mendapat tidur yang berkualiti agar dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Pada 8 September 2021, telah diadakan program motivasi yang bertajuk Mindset secara atas talian bersama pelajar baharu sesi 2 2021 yang disertai seramai 68 orang peserta. Objektif program ini ialah untuk meningkatkan motivasi dalam diri pelajar untuk mencapai kejayaan yang lebih di masa akan datang serta membentuk mindset yang lebih berkembang dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap kebolehan diri mencapai kejayaan. Pada tanggal 15 September 2021, program motivasi yang bertajuk Kenali Mental Anda secara atas talian telah diadakan bersama pelajar baharu sesi 2 2021 yang disertai seramai 68 orang peserta. Objektif program ini ialah untuk menjalankan ujian psikologi kepada pelajar bagi menilai tahap kesihatan mental pelajar serta mempromosikan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar. Akhir sekali, sesi telekaunseling kesihatan mental yang dikendalikan oleh 2 orang kaunselor pelatih secara atas talian diadakan bersama pelajar baharu sesi 2 2021. Objektif program ini adalah supaya dapat membantu pelajar meneroka isu yang dialami oleh mereka. Bagi meneruskan majlis, kini disampaikan ibahan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2 2021 kepada semua pelajar. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pada 2 November 2021 sehingga 6 November 2021, Majlis Perwakilan Pelajar akan mengadakan pertandingan Mobile Legends. Manakala pertandingan PUBG akan diadakan pada 9 November sehingga 13 November 2021. Pertandingan bakal berlangsung masing-masing dan terbuka kepada pelajar yang berminat. Pada 16 November sehingga 19 November 2021, pihak Majlis Perwakilan Pelajar akan mengadakan pertandingan futsal yang dilaksanakan di gelanggang futsal ETEC Taiping. Pertandingan sepak takraw pula bakal berlangsung pada 23 November hingga 26 November 2021 di gelanggang sepak takraw ETEC Taiping. Kedua-dua pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar dan kaki tangan ETEC Taiping. Seterusnya, khusus bagi semua pelajar non-Muslim, pihak Majlis Perwakilan Pelajar akan mengadakan sambutan Deepavali pada 19 November 2021. Ini membolehkan pelajar meraihkan sambutan perayaan walaupun berada dalam suasana PKP. Untuk kebajikan pelajar, aktiviti gotong royong akan dilaksanakan pada 20 November 2021 serta pemeriksaan kerosakan fasiliti asrama pada 22 November hingga 26 November 2021. Khususnya kepada semua pelajar yang menginap di asrama. Aktiviti tayangan amal akan diadakan pada 26 dan 27 November 2021 di bilik seminar BPSM dan terbuka kepada semua pelajar. Tayangan ini adalah untuk memberi hiburan kepada pelajar dan memupuk sikap menderma dalam diri pelajar. Seterusnya, aktiviti yang menjadi tradisi setiap tahun kepada semua pelajar baharu iaitu aktiviti mengecat kek pada 27 November 2021. Aktiviti ini melibatkan semua pelajar baharu sesi 2-2021 bagi menambah baik cat pada kek yang telah luntur. Tidak lupa juga pertandingan bola sepak pada 29 November hingga 3 Disember 2021 untuk semua pelajar dan ETEC Taiping yang berminat. Pertandingan akan diadakan di Padang ETEC Taiping. Untuk aktiviti kerohanian, Majlis Perwakilan Pelajar mengadakan Camp Smart Solat yang akan dilaksanakan pada 4 Disember 2021.
di Surau Nur Ilmi EdTech Taiping. Penglibatan wajib dari semua pelajar beragama Islam semester 1 dan terbuka kepada pelajar yang berminat. Aktiviti ini diadakan bagi memantapkan pengetahuan kita dalam ibadah solat. Ceramah motivasi untuk pelajar non-Muslim akan diadakan pada 11 Disember 2021 di Dewan Kuliah Utama. Semua pelajar non-Muslim diminta untuk melibatkan diri bagi menjayakan program ini. Pada 13 Disember 2021, Majlis Perwakilan Pelajar akan mengadakan pemeriksaan stiker kenderaan kepada semua pelajar yang membawa kenderaan ke asrama. Pemeriksaan ini adalah untuk mengenal pasti kenderaan pelajar yang berdaftar dan tidak berdaftar. Aktiviti gotong royong akan diadakan sekali lagi pada 18 Disember 2021 bagi memastikan kawasan asrama sentiasa dalam keadaan bersih. Seterusnya, pertandingan MasterChef akan diadakan pada 2 Januari 2022 dan terbuka kepada semua pelajar. Pertandingan ini akan dilaksanakan di kawasan Surau Nur Ilmi. Objektif untuk melaksanakan pertandingan ini adalah bagi mencungkil bakat dan kreativiti memasak dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, Majlis Perwakilan Pelajar akan mengadakan pertandingan spell test yang juga terbuka kepada semua pelajar dan akan diadakan pada 2 Januari 2022 di bilik seminar BPSM. Diharapkan pelajar dapat memberi tumpuan kepada bahan-bahan yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh pihak Majlis Perwakilan Pelajar. Kami juga berharap agar para pelajar dapat melibatkan diri justru membantu untuk menjayakan aktiviti-aktiviti ini. Majlis kini diteruskan lagi dengan perkongsian maklumat aktiviti pengurusan EdTech Taiping yang akan disampaikan oleh Encik Rostam bin Muhammad Zain. Majlis dengan segala takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Okay, syukur Alhamdulillah pada petang ni kita dapat bersama-sama lah. Sebelum tu dengar tak suara saya? Testing, dengar tak suara saya? Dengar. Jelas. Jelas, okey baik. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati Tuan Pengarah EdTech Taiping TS Haji Zulkifli bin Omar, Timbalan Pengarah Latihan Cik Nuzul Rizwan bin Fadil, Timbalan Pengarah Operasi Puan Sapura binti Hashim, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Penolong-Penolong Pengarah, rakan-rakan staf EdTech Taiping, dan yang dikasihi datang kuasa MPP sesi 2 2021-2022 serta semua pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, syukur Alhamdulillah pada petang ni kita dapat lagi bersama-sama dalam perhimpunan bulanan bersama Tuan Pengarah dan pelajar. Okey, untuk slot perkongsian maklumat daripada bahagian pengurusan pelajar dan latihan, saya ingin berkongsikan berkenaan dengan pemakluman lah hari pendaftaran pelajar ke EdTech Taiping untuk latihan secara bersemuka pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan lah. Okay, so hubungan itu saya ingin share saya punya slide lah. Okey, untuk makluman semua pelajar, seperti yang telah kita buat edaran pada surat pemakluman hari pendaftaran pelajar bagi latihan secara bersemuka untuk sesi 2 2021, kita telah buat edaran dan saya bagi pihak BPL
harap semua pelajar telah maklumlah dengan edaran surat pemakluman berkenaan. Okey, hubungan dengan itu saya ingin kongsikan semulalah. Kita tengok semula pemakluman surat yang telah kita buat edaran. Mungkin ada pelajar yang mungkin termiss ataupun belum dapatlah surat pemakluman ni. Okey, untuk surat pemakluman ni, surat telah dikeluarkan pada 20 September yang lepas bagi memaklumkan hari pendaftaran pelajar untuk latihan secara bersemuka. Okay, kita tengok pada pemakluman surat ni, ada 3 kategori ataupun ada 3 tarikh lah yang berasingan, yang berbeza berdasarkan kategori pelajar. Okey, kita tengok pada paparan skrin ni, untuk pelajar semester 5, pelajar akan hadir untuk pendaftaran masuk ke asrama pada 3 Oktober 2021. Bermaksud pada hari Ahad inilah, 2 hari lagi. Pelajar semester 5 akan masuk ke ETEK Taiping dan pendaftaran pada 3 Oktober. Okay, memandangkan Jawatankuasa telah berbincanglah untuk membuat penyelarasan supaya masa pendaftaran tu kita lebih orang kata lebih sempurna lah. Jadi kita tetapkan masa untuk setiap bahagian lah. Kalau tengok di sini pukul 9 pagi pelajar Pol 5 akan masuk untuk pendaftaran. Kemudian masa pendaftaran untuk pelajar kompozit dan seramik pada jam 10 pagi. Maksudnya 10 pagi ni adalah tiba di pintu masuk ETEK Taiping lah. Okey. Seterusnya untuk kategori pelajar semester 2, 3 dan 4, pelajar sedia ada lah. Ini pelajar sedia ada. Pelajar semester 2, 3 dan 4. Pendaftaran masuk ke asrama adalah pada 31 Oktober 2021 iaitu bersamaan dengan hari Ahad. Memandangkan jumlah pelajar untuk sesi 2, 3 dan 4 untuk semester 2, 3 dan 4 adalah ramai, lebih kurang 300 lebih. Sehubungan dengan itu kita asingkan jugalah, kita pecahkan masa pendaftaran. Jadi saya mohonlah pelajar dapat hadir pada masa yang ditetapkan. Contoh di sini kalau kita tengok pukul 9 pagi adalah untuk pelajar mekatronik. Maksudnya pelajar mekatronik semester 2, 3 dan 4 perlu hadir pada masa 9 pagi. Jadi selesai untuk pelajar mekatronik dan pukul 10 pagi pelajar mikroelektronik. Semualah untuk semester 2, 3 dan 4 pelajar mikroelektronik perlu sampai di pintu masuk pukul 10 pagi supaya urusan seterusnya lancarlah. Begitu juga dengan pelajar jaminan kualiti pukul 10.45, pelajar komputer dan seramik semua semester lah pukul 11 suku, dan untuk pelajar kompozit dan Pol 5 pukul 11.45. Okey. Kita berharap pendaftaran dapat selesailah pada jam ataupun sebelum jam 1 petang. Untuk makluman pelajar semester 2, 3 dan 4, memandangkan pelajar berdaftar pada 31 Oktober, untuk makluman dan perhatian, di sini pada tarikh 31 Oktober makan tengah hari dan makan malam tidak disediakan. Jadi untuk makan tengah hari dan makan malam pelajar boleh membuat orang kata tempahan lah, membuat tempahan kepada koperasi kita lah, kepada poket yang diuruskan oleh Tuan Raja.
Dan kita akan selaraskan mengikut ketua aras masing-masing lah. Maksudnya nanti ketua aras berperanan untuk mengambil order lah untuk pada 31 hari bulan. Hanya 31 hari bulan sahaja pelajar perlu orang kata perlu membuat tempahan makan lah dengan bayaran sendiri. Kemudian untuk 1 November makanan akan disediakan macam biasa lah. Okey, kat sini agak semua faham lah kat sini ya. Untuk tarikh 31. Memang recording saya macam recording tak? Seterusnya untuk pelajar baru bagi lepasan SPM dan juga STM iaitu pelajar semester 1 dan semester 4. Maksudnya pelajar semester baru, pelajar barulah. Semester 1 dan semester 4 pelajar baru akan berdaftar pada 1 November iaitu hari Isnin. Dan sama juga kita buat pecahan masa lah. Kita buat masa tentatif untuk pelajar berdaftar 9 pagi untuk pelajar komputer, lepasan SPM dan juga SKM. Maksudnya lepasan pelajar komputer, lepasan SPM dan SKM perlu hadir di pintu masuk sampai di pintu masuk pada jam 9 pagi. Okey, 10 pagi pelajar mekatronik dan polimer, pukul 11 pagi pelajar mikroelektronik, pukul 12 tengah hari pelajar komposit. Maksudnya di sini mungkin pelajar boleh berbincanglah dengan waris untuk merancang perjalanan supaya pelajar dapat sampai di ETH Taiping mengikut masa yang ditetapkan lah. Kita berharap supaya dengan perancangan ni perjalanan pendaftaran pada hari berkenaan dapat berjalan lancar lah. Okey, itu adalah masa tarikh dan masa pendaftaran. Mungkin kita boleh ambil perhatian sedikit berkenaan dengan beberapa perkara lah yang ada pada surat pemakluman ni, iaitu yang pertama 3A ujian calitan ataupun swab test kendiri. Daripada sini saya suka maklum untuk sebab ada pertanyaan daripada pelajar kategori mana swab test yang perlu digunakan. Di peringkat pengurusan ETH kita telah menetapkanlah pelajar boleh membuat swab test menggunakan self test kit yang boleh didapati di farmasi lah. Kalau ikutkan lebih kurang harga dia lebih kurang RM19. Saya difahamkan RM19 lah. Boleh dapatkan test kit tu di farmasi dengan harga RM19. Okey, untuk test kit ni pelajar perlu membuat ujian 2 hari terakhir sebelum pelajar mendaftar. Contohnya kalau kita tengok yang terdekat adalah pelajar semester 5 yang akan hadir pada 3 Oktober. Maksudnya kalau 2 hari sebelum bermasuk 1 hari bulan dan 2 hari bulan lah. Maksudnya hari ni dah boleh buat ataupun mungkin yang dah dapat makluman awal dah buat untuk hari ni dan esok. Maksudnya 2 hari terakhir lah. Hari ketiga adalah hari pendaftaran. Maksudnya pelajar perlu bawa test kit tu untuk ditunjukkan bukti lah pelajar adalah negatif. Macam mana pelajar yang test tapi result dia positif? Okey, kalau result positif, pelajar perlu maklum kepada ketua bahagian masing-masing untuk rekod, dan seterusnya pelajar perlu membuat tindakan lanjut lah seperti perlu hadir ke klinik ataupun hospital untuk membuat saringan yang selanjutnya lah. Kan? Maksudnya pelajar yang betul-betul negatif sahaja yang boleh hadir untuk hari pendaftaran pada 3 Oktober lah bagi pelajar semester 5. Okey. Yang tu A, saya harap semua jelas lah. Maksudnya saya ulang sekali lagi, boleh guna self test kit yang boleh dapati di farmasi lah. Okey. Dan test kit perlu dibawa untuk tunjuk pada hari pendaftaran.
Okey, yang kedua B adalah untuk makluman juga, pelajar yang bergejala ataupun suhu melebihi 37.5 Celsius tidak dibenarkan masuk ke institut. Kita akan maklumkan sekejap lagi. Okey, yang seterusnya pelajar person under surveillance PUS ni daripada kawasan PKPD ataupun dalam perintah kuarantin tidak benarkan untuk hadir ke institut lah. Sama juga pelajar perlu maklum bila tamat tempoh kuarantin dan selepas tamat baru pelajar boleh hadir ke institut. Okey, berkenaan dengan perkara D, pemakluman Jabatan Pembangunan Kemahiran, semua institut latihan perlu mematuhi konsep camp based training lah, kan? Termasuk tidak ada aktiviti keluar masuk lah dalam tempoh latihan. Jadi semua pelajar yang aktif untuk sesi 2 2021, semua pelajar perlu ataupun diwajibkan tinggal di asrama lah sepanjang tempoh latihan bersemuka. Maksudnya nanti pelajar-pelajar hadir pada hari pendaftaran, semua pelajar akan masuk ke asrama dan tidak dibenarkan keluar masuk institut sehingga tamat sesi latihan ataupun sekiranya kita telah menjalani ataupun melepasi fasa dan masuk ke fasa seterusnya lah. Sekiranya ada perubahan fasa ataupun arahan-arahan daripada MKN dan sebagainya, kita akan maklumkan kemudian lah. Tapi untuk pendaftaran pada yang telah ditetapkan, pelajar perlu menginap di asrama lah. Okay, seterusnya untuk pendaftaran pelajar masuk, okey, pendaftaran nanti akan dibuat secara pandu lalu. Mungkin pelajar boleh maklum kepada waris supaya pendaftaran tu hanya menurunkan pelajar dan waris tidak dibenarkan turun daripada kenderaan lah. Maksudnya pelajar turun daripada kenderaan, waris terus boleh beredar lah. Okay, seterusnya pelajar perlu menjalani kuarantin 14 hari di asrama. Suka saya dimaklumkan juga, sekiranya pelajar gagal untuk hadir dengan tanpa sebab yang munasabah, pelajar boleh dianggap gagal untuk bagi sesi latihan ni lah. Okey, seterusnya kita boleh tengok nanti garis panduan yang telah ditetapkan. Tapi untuk makluman juga, bagi pelajar yang berada di luar daerah ataupun negeri, pelajar boleh menggunakan surat pemakluman ni lah untuk dapatkan kebenaran rentas daerah ataupun negeri lah daripada Balai Polis Berhampiran untuk pelajar hadir ke ETHEC Taiping. Maksudnya pelajar perlu print surat ni dan bawa ke Balai Polis lah untuk mohon kebenaran rentas. Pelajar perlu bersedialah dengan dokumen-dokumen lain ataupun perlu tunjukkan NDP dan IC lah biasanya, kad penalan lah. Okey, untuk garis panduan kita tengok sekejap. Mungkin pelajar boleh detailkan lah dia punya poin kat sini. Cuma saya nak maklum ada beberapa perkara yang perlu saya ulang lah. Yang pertama, pelajar aktif perlu menginap di asrama. Yang kedua, tempoh karantin 14 hari. Maksudnya dalam tempoh 14 hari itu pelajar perlu tinggal di bahagian perlu berada di bilik masing-masing lah selama 14 hari. Mungkin ada urusan ke bilik mandi, ke bilik air dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kita tak benarkan pelajar keluar daripada bilik dan pergi ke bilik-bilik lain lah, bilik-bilik kawan yang lain. Okay, selepas 14 hari, pelajar boleh menjalani latihan secara bersemuka di bengkel dan juga pelajar boleh beriadah lah di sekitar ETHEC. Tapi masih lagi tidak dibenarkan untuk keluar lah daripada ETHEC Taiping. Okey, untuk makluman juga,
Dewan Makan Attack Taiping masih belum beroperasi. Jadi makanan akan disediakan secara pack food lah sebanyak 3 kali, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Okay, nanti penyediaan makanan akan diselaraskan dan makanan akan disediakan di tempat ataupun di pelajar boleh ambil makanan di tempat yang disediakan lah nanti. Kita akan maklum dari masa ke semasa lah. Okey. Dan Jawatankuasa Keselamatan juga bersetujulah untuk setiap bengkel atau bangunan kita akan adakan barcode MySejahtera. Maksudnya kalau nanti lepas pelajar kuarantin untuk masuk ke bengkel, pelajar pun perlu scan lah. Setiap bangunan di Attack akan disediakan barcode lah. Maksudnya kita nak tahu pergerakan pelajar dan pensyarah lah. Pelajar dan pengajar. Maksudnya perjalanan pengajar tu mungkin dia pergi ke bangunan komputer, bangunan mekatronik, dia perlu scan tempat masing-masing lah. Okey, seterusnya seperti yang dimaklumkan juga tadi, kalau pelajar bergejala ataupun pengajar yang bergejala melebihi suhu 37.5 tidak dibenarkan masuk ke Attack lah. Okey, pelajar juga diingatkan supaya sentiasa mengamalkan orang kata SOP dengan memakai pelitup muka dan juga mengamalkan penjarakan sosial. Okey. Walau bagaimanapun tindakan-tindakan yang kita lakukan, kita akan berdasarkan kepada SOP lah daripada PPN dan juga SOP MKN lah, dan akan dimaklumkan dari masa ke semasa berdasarkan arahan-arahan semasa. Okey, untuk pendaftaran pelajar kita akan lebih detailkan pada slide yang berikut lah. Okey. Okey, pelajar untuk hari pendaftaran, pelajar boleh refer pada layout hari pendaftaran ni lah. Okey. Saya harap boleh nampak. Dan nanti kalau pelajar-pelajar boleh download lah kita punya laluan kenderaan waris ni. Okay. Saya nak maklum kat sini, nanti boleh share dengan ibu bapa lah waris. Kalau kat sini kita ada, kat bawah ni boleh klik Google Map. Nanti boleh dapat lah lokasi Attack Taiping. Nanti boleh survey dulu, terutama kepada pelajar baru lah. Tengok pendudukan Attack Taiping dan juga direction lah untuk sampai ke Attack Taiping. Boleh tengok di sini, boleh besarkan ataupun boleh tengok pada kata view satellite lah kedudukan sebenar Attack Taiping dengan lebih detail lah. Okey. Semuanya okey, untuk pendaftaran pelajar ni boleh tengok pada laluan ni. Ni adalah laluan kenderaan waris lah. Okey. Makluman ya, masa pendaftaran akan dibuat ataupun akan masuk melalui pintu 2. Kalau dah lama saya tak ada masalah. Pintu 2 adalah babi mute lah bangak. Pintu 2 adalah pintu di bahagian pagar. Hujung pagar. Ini pintu 2. Pintu utama di, nampak tak? Pintu utama di sinilah. Tapi memandangkan pada hari, maksudnya pada hari pendaftaran tu kita difahamkan, untuk makluman jugalah, kita sekarang ni sebagai pusat pemberian vaksin lah di Attack Taiping ni. Maksudnya kita ada pemberian vaksin untuk 1 dos dan 2 dos. Jadi kita difahamkan pada hari pendaftaran 3 Oktober untuk vaksin penerima 2 dos lebih kurang seramai 2,000 orang lah. Jadi mungkin pada hari berkenaan kita cram sikit lah untuk laluan ni. Jadi
untuk laluan vaksin dia ke sebelah kanan, tapi kita dah plan untuk buat pendaftaran pelajar melalui jalan Padang ni lah. Sebenarnya kalau tengok kat sini, di poin nombor poin 1, pelajar kenderaan pelajar akan masuk di sini. Tapi di sini akan ada pemeriksaan untuk scan MySejahtera dan juga pemeriksaan suhu. So kenderaan akan masuk di sini, ada petugas untuk scan untuk pelajar scan MySejahtera dan akan scan suhu pelajar lah. Okey, di poin ini sekiranya pelajar tiada gejala ataupun suhu kurang daripada 37.5, pelajar akan dibenarkan untuk masuk ke laluan ni dan akan queue lah. Daripada poin 1 ke poin 2 kenderaan waris akan queue. Dan di poin 2 kenderaan waris akan dibekalkan dengan pas masuk. Maksudnya di sini disediakan pas masuk untuk kita kawal trafik di laluan ni lah. Maksudnya kenderaan queue di sini dan di sini akan dibekalkan pas. Okey. Poin nombor 2 dibekalkan pas. Dan petugas akan benarkan untuk kenderaan melalui jalan yang telah ditetapkan ni. Untuk pelajar lelaki, pendaftaran pelajar lelaki di blok A. Maksudnya apabila sampai di sini, kenderaan waris akan dropkan pelajar dan juga bags dan kelengkapan lain. Kenderaan waris terus bergeraklah. Maksudnya kita panggil konsep drop and go lah. Maksudnya pelajar turun ambil barang, kenderaan waris dah boleh beredar lah. Okey, ini untuk pelajar lelaki. Untuk pelajar perempuan, pendaftaran di blok asrama perempuan, di blok C. Konsep sama juga, drop and go. Maksudnya turun, kenderaan waris terus keluar lah, terus beredar lah. Okey, seperti yang saya maklum tadi, kita punya tempoh untuk masa pendaftaran tu agak singkat. Jadi untuk menentukan pergerakan ni lebih lebih lancar, kita nasihatkan juga kat sini, maksudnya biasalah kalau kata ibu bapa hantar pelajar, sebelum berpisah akan berpeluk, bersalam kan. Cuma kita nak ingatkan kepada pelajar dan juga waris lah supaya suasana tu mungkin boleh berlaku di dalam kereta lah. Maksudnya sebelum pelajar drop di sini ataupun turun di sini, pelajar dah bersalam, dah orang kata selesai lah urusan dengan keluarga. Cuma sampai di poin tu pelajar turun dan terus kenderaan bergerak. Terus keluarlah. Kalau kat situ lancar, maksudnya dari segi perancangan kita untuk tetapkan masa dalam tempoh berkenaan akan lancar lah. Kita nak minta kerjasama semua pelajar supaya dapat patuhilah orang kata peraturan kita yang telah kita tetapkan. Okey, untuk pelajar perempuan ataupun pelajar lelaki yang membawa kenderaan sendiri, pakai untuk kenderaan pelajar lelaki, untuk sementara kita tetapkan di surau. Maksudnya kalau pelajar membawa kenderaan sendiri, pelajar perlu parking di ruang hadapan surau, di ruang surau, dan pelajar perlu bawa lah badge untuk ke tempat pendaftaran di blok A untuk pelajar lelaki. Untuk pelajar perempuan, kalau bawa kenderaan perlu parking di blok asrama lah. Ada ruang yang disediakan di situ dan pelajar boleh buat pendaftaran di blok C. Okey. Kita minta kerjasama pelajar lah untuk maklumkan kepada waris dan ibu bapa berkenaan dengan proses yang kita tetapkan lah supaya perjalanan ni berjalan dengan lancar. Okey, saya harap semua pelajar faham.
Seterusnya, kita nak maklum juga berkenaan dengan proses pendaftaran lah. Proses pendaftaran pelajar. Okey, kalau semua pelajar perasan tadi, di pintu masuk akan ada dua kaunter pemeriksaan di mana akan membuat pemeriksaan suhu seperti yang saya maklumkan tadi. Kalau pelajar suhu di bawah 37.5, pelajar dibenarkan masuk. Kalau melebihi 37.5, okey, kita benarkanlah untuk pelajar berehat seketika lebih kurang 10 hingga 5 hingga 10 minit. Kemudian kalau rasa dah okey, pelajar boleh buat pemeriksaan semula kali kedua, dan sekiranya di bawah 3.75 pelajar dibenarkan masuk, dan sekiranya masih lagi melebihi 37.5, kita syorkanlah pelajar untuk membuat tindakan lanjut lah, kan, membuat pemeriksaan di klinik ataupun hospital. Okey, itu di pintu masuk. Okey, untuk pergerakan waris seperti yang saya maklumkan tadi, perjalanan kenderaan macam tu seperti yang layout tadi. Masuk di pintu 2, kenderaan waris akan queue sehingga ke poin nombor 2 dan akan dibekalkan pas. Okey. Cuma kita nak tekankan semasa di blok asrama lah untuk pendaftaran. Kita berharap pelajar dapat mematuhi lah peraturan yang kita tetapkan supaya tak berlaku delay lah di situ. Maksudnya drop and go. Pelajar kena pastikan pelajar turun dan waris boleh terus keluar, boleh beredar lah untuk keluar. Okey. Mungkin kita boleh fokus kat sini lah. Selepas urusan selesai, pelajar turun daripada kenderaan di lokasi asrama, sama ada asrama lelaki atau asrama perempuan, kita tetapkan ada 4 kaunter lah, iaitu kaunter sanitasi. Maksudnya pelajar yang turun daripada kenderaan terus ke kaunter sanitasi. Pelajar perlu membawa badge ataupun kelengkapan ke kaunter sanitasi. Dan pelajar akan disanitasi lah di ruang yang kita sediakan di kaunter ni. Maksudnya pelajar bawa beg, terus ke kaunter dan akan buat sanitasi dekat situ. Setelah selesai, ni kalau lelaki di asrama lelaki lah, kalau perempuan di asrama perempuan lah, kita ada 2 kaunter berasingan. Okay, selepas selesai, pelajar akan terus ke kaunter semakan MySejahtera, CJ Digital dan juga Self Test Kit. Okey, kat sini pelajar perlu tunjukkanlah status MySejahtera, tunjukkan CJ Digital dan juga keputusan Self Test Kit kena bawa. Maksud saya kat sini untuk tunjukkan keputusan Self Test Kit tu, pelajar-pelajar perlu membawa kit yang telah dibuat ujian dan tunjukkan bukti self test kit tu yang negatif tu di kaunter semakan lah. Okay, kena bawa nanti kalau kata dah buat test kit tu dah tengok negatif, okey, simpan kit tu dan bawa semasa hari pendaftaran untuk tunjukkan di kaunter semakan. Petugas akan merekodkanlah dalam senarai status vaksinasi pelajar dan membuat catatan lah sama ada lengkap ataupun 1 dos ataupun belum lagi terima vaksin ataupun memang pelajar ambil keputusan untuk tidak ingin vaksin lah. Di sini petugas akan rekodkan maklumat-maklumat pelajar berkenaan dengan vaksin. Okay, selesai di situ, terus ke kaunter keuangan. Cuma kita nak maklum kat sini, kaunter keuangan lebih kepada pembayaran untuk yuran pengajian dan yuran asrama. Yuran pengajian 1,500, yuran asrama 308. Untuk pelajar yang membiayai sendirilah yuran pengajian dan yuran asrama, perlu buat bayaran dalam bentuk wang tunai di kaunter keuangan pada hari berkenaan lah. Cuma untuk pelajar yang buat pinjaman PTPK
JPA, lembaga zakat Selangor dan sebagainya yang ada agensi yang tawarkan tajaan ataupun pinjaman, pelajar tak perlu pergi ke kaunter kewangan sebab nanti agensi terlibat akan membuat bayaran direct kepada EdTech Taiping lah. Okey, seterusnya di kaunter kunci asrama, semua pelajar perlu ke kaunter kunci asrama lah. Di sini pelajar akan mendapatkan nombor bilik dan juga kunci bilik lah. Dan pelajar boleh terus ke bilik masing-masing. Okey. Perlu diingat selepas selesai pendaftaran di sini, pelajar perlu ke bilik masing-masing untuk menjalani kuarantin kendiri lah selama 14 hari. Dan dalam tempoh 14 hari ini, pembelajaran masih lagi secara online lah. Maksudnya pelajar tak perlu hadir ke bengkel. Pelajar masih lagi di asrama dalam tempoh kuarantin dan akan menjalani pembelajaran secara online juga. Selepas 14 hari baru pelajar dibenarkan untuk ke bengkel lah untuk latihan secara bersemuka. Okey, saya harap penerangan ni semua pelajar jelas lah. Okey, selesai urusan pendaftaran. Cuma nanti perlu tunggu tempoh kuarantin selesai lah. Baru pelajar dapat orang kata bebas bergerak lah di dalam ruangan EdTech Taiping. Okey, saya nak ambil kesempatan ni juga untuk maklum. Okey, sebelum tu, di sini kita sediakan satu, kita kata pas lah, stiker. Pelajar boleh download dan print dan letakkan di dashboard kenderaan pelajar ataupun waris lah. Letak tu sebelum masuk supaya kita dapat membezakan lah. Membezakan pelajar kenderaan yang masuk tu adalah pelajar untuk pendaftaran pelajar dan kita boleh bezakan dengan yang masuk untuk seleksi lah. Nanti saya minta pelajar download kita panggil stiker lah ataupun pas ni untuk letak di dashboard. Kita senang untuk petugas di pintu masuk tu dapat kenal lah, dapat kenal direct mana satu kereta kenderaan waris untuk pendaftaran dan mana satu kenderaan untuk vaksin. Itulah tujuan untuk kita minta pelajar letakkan di dashboard kereta masing-masing. Okey, saya sebenarnya ambil kesempatan untuk hari ini juga nak mengingatkan sekali lagi berkenaan dengan status vaksinasi COVID lah untuk rekod EdTech Taiping. Saya cuba klik kat sini, sama-sama kita kongsikan lah. Saya memang berharap kerjasama daripada semua pelajar lah. Kerjasama daripada semua pelajar untuk kemaskini status vaksin lah. Kalau kita tengok pada status vaksin sekarang, yang selesai dos kedua adalah seramai 286 orang. Di mana yang selesai dos pertama 257. Kalau ikutkan data telah selesai pertama ni, dos pertama ni sebenarnya banyak telah melepasi tarikh dos pertama lah. Contohnya kalau kita tengok pada data 19 hari bulan 9 2021 dos kedua. Sepatutnya kalau pelajar dah update, pelajar sebenarnya dah selesai dos kedua lah. Tapi kalau pelajar tak update, dalam sistem masih lagi pelajar tu di dos pertama. So kita nak minta kerjasama semua pelajar, sama ada yang belum daftar ataupun yang telah daftar,
tapi belum kemaskini status, boleh semak, kemudian update semula lah. Kita kalau boleh, angka di selesai dos pertama ni sepatutnya sepatutnya dos kedua lah, supaya nilai di sini berkurang dan dos kedua ni meningkat lah. Jadi, seperti yang saya maklum sebelum ni, pelajar boleh semak pada ruangan sini. Pelajar boleh semak dengan masukkan nombor NDP, tengok status masing-masing. Okey, saya tunjuk jugalah kat sini 20 contoh. Ada tak? Okey, kalau tengok kat sini, minta maaf Syarmilan. Kalau tengok kat sini, Syarmilan ni dia dah selesai dos kedua sepatutnya pada 22 September. Kita kalau boleh kita nak minta Syarmila ni dia update lah status vaksin dia kepada selesai dos kedua dan upload CJ digital dekat sini. Supaya kita punya data tepat lah. Kalau tengok kat sini pelajar ni dah selesai dos kedua tapi masih lagi tak update. Jadi dia dalam status dos pertama lah dan tak disertakan lagi CJ digital. Saya tengok satu lagi contoh. Saya minta maaf lah siapa yang kena. Okey, si Wan ni belum dapat temu janji. Mungkin si Wan ni dah dapat temu janji kan, ataupun dah selesai dos kedua. Kalau boleh kita minta si Wan ni update lah, sebab kali terakhir update pada 7 Ogos lah. Kalau kita tengok di sini, mungkin dah selesai dos kedua kan. So minta untuk update. Okey, yang ni Ahmad Nabil. Okey, Ahmad Nabil dah selesai dos kedua dan dah sertakan CJ digital. Okeylah. Maksudnya kita ucapkan terima kasih lah kepada Nabil sebab telah selesai untuk update kita punya rekod lah. Okey, Elijah ni pun belum temu janji. Tengok kalau kata dah ada temu janji ataupun dah selesai, mohon update ya. Sebab kali terakhir update pada 7 Ogos. Saya rasa dah lama kan. Mungkin dah ada perubahan status kat sini. Okey. Muresh ni dah selesai kos kedua kan, tapi tak disertakan sijil. Sijil digital tak disertakan. Kalau boleh kita nak lengkap lah. Perlu sertakan juga sijil digital kat sini. Supaya nanti kita boleh buat semakan lah. Okey, itu makluman untuk vaksin. Dan untuk kemaskini, isi form di sinilah. Isi form, klik dekat sini dan isikan form. Isi form secara lengkap lah. Dan masukkan juga CJ digital. Upload CJ digital. Dan nanti keputusan akan berubah lah. Kita punya status jumlah selesai dos kedua ni. Kalau boleh, saya nak minta lah. Kalau boleh, pelajar perlu update segera selewat-lewatnya 4 bulan lah. Sebab nanti kita akan update data status vaksin ni kepada ketua pengarah lah, melalui mesyuarat pengarah-pengarah. So minta kerjasama semua yang mana belum daftar ataupun yang mana daftar tapi belum lengkap update status, mohon update status lah dengan kadar segera, kalau boleh selesai sebelum 4 bulan. Ya, terutama pelajar yang nak datang untuk daftar pada 3 bulan nanti. So minta kerjasama semua. Okey, saya nak masa sikit lagi Tuan Haji. Untuk makluman juga, di sini disediakan video kit ujian kendiri dah. Kalau kata pelajar dah beli kit tapi tak tahu cara macam mana nak guna, mungkin tengok manual tak faham, boleh rujuk pada test kit ni lah. Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test, Siliwa test kit dan juga nasal test kit. Yang ni sebenarnya boleh dapatkan di laman web KKM
KKM, laman web KKM. Mungkin saya tunjuklah sikit dia punya, klik kat situ boleh tengok video yang telah di-upload oleh KKM lah untuk panduan. Tak apa. Sorry. Sambung. Apa boleh tengoklah contoh di sini, awak on sendirilah nanti. Video anda telah melebihi 1/4 bekas wijen. Keluarkan corong dari bekas wijen dan pasangkan bentuk. Tekan sebanyak 20 kali, goncangkan 20 kali. Keluarkan ujian kit dari bungkusan. Tipiskan 4 titisan dalam ujian kit. Tunggu sehingga 15 minit. Okey. Okey, maksudnya saya kata bawa test kit tu, bawa yang ni lah. Bawa yang ni dengan dia punya line tu mesti di line C lah. Kalau kat sini ada C kan. Maksudnya maksud saya test kit yang perlu dia bawa adalah test kit ni lah. Kena bawa fizikal ni semasa hari pendaftaran. Sekiranya positif, 2 jalur berwarna akan muncul. 1 di garisan kawalan C dan 1 di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif, hanya 1 jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Okey, kat sini awak kena pastikanlah kit yang awak bawa tu adalah yang bertanda C. Jangan kalau bertanda C dengan T tu maksudnya anda positif. Maksudnya sepatutnya anda tak boleh hadir untuk hari pendaftaran lah. Ya. SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Okey, kat sini kalau dapat keputusan lepas buat ujian dalam bentuk dua-dua macam ni, maksudnya tak sah kan? Tak sah, maksudnya anda perlu buat sekali lagi lah. So jangan datang masa pendaftaran anda tunjukkan hasil keputusan macam ni, dua ni. Maksudnya dianggap tidak sah lah untuk ujian swab test. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus memulai dengan menggunakan proses ujian yang baru. Okey, saya ingat itu sajalah taklimat untuk pendaftaran pelajar nanti untuk sesi untuk hari pendaftaran nanti. So nanti link ni saya akan bagi kepada MPP dan juga semua pelajar lah. Boleh tengok semula ataupun boleh download lah dia punya
arahan-arahan kita, flow-flow, layout dan sebagainya, ataupun boleh tengok kembali panduan penggunaan COVID ni di link ni lah. Okey, dan boleh download stiker untuk letak kat dashboard di kenderaan masing-masing lah semasa hari pendaftaran. Okey, saya ingat itu saja taklimat daripada pihak BBPL. Sementara tu kalau kata ada pertanyaan boleh tag lah. Jangan tak perlu bercakap ataupun tag di ruangan chat untuk kita dapatkan maklumat lah sekiranya ada pertanyaan. Okey, saya ingat itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya serah kembali kepada pengurusi majlis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ucapkan ya bahan agar dapat Seterusnya, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Dengan ini, dijemput Tuan Pengarah PS Haji Zulkifli bin Omar untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang dihormati Encik Nuzul Ridwan, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan, Puan Sapura, Timbalan Pengarah Pengurusan Operasi, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Unit, Barisan MPP, kaki tangan, tenaga pengajar, typing, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita berkumpul kembali lah untuk perhimpunan pelajar bersama pengarah lah. Kalau nak ikutkan ini merupakan kali keempat lah kita berkumpul dan berjumpa lah untuk perjumpaan dan juga perhimpunan pelajar bersama pengarah ni untuk tahun ni dan juga sesi ni lah, sesi 2 2021 ni. Jadi kalau ikutkan sesi 2 2021 ni kita punya jadual kalender kita ataupun training jadual latihan kita pun dah berubah lah. Seperti mana kita sudah maklum negara kita dalam proses program pemulihan negara ataupun PPN dan anda telah bercuti panjang kalau ikut bukan bercuti panjang tapi pembelajaran secara online lah dalam tempoh yang agak lama lah selepas anda bercuti itu. Dan kita akan mengalu-alukanlah kembali anda untuk belajar secara bersemuka nanti bermula pada seperti mana yang taklimatkan oleh Encik Rostam tadi. Dia ada 3 tarikh pendaftaran pelajar lah seperti mana yang dimaklumkan tadi Dan saya harap anda semua pelajar akan patuhlah kepada jadual dan juga tarikh lapor diri ke ATM Tapping tu. Dan juga patuhi jadual ataupun masa untuk nak lapor diri tu bergantung kepada inilah bidang khusus yang telah ditetapkan lah supaya kita nak elakkan supaya kita nak elakkan inilah crowded ataupun dalam bilangan yang ramai lah dalam satu masa. Sebab tu kita buat jadual ni supaya ada apa perjumpaan ataupun pendaftaran yang bilangannya kecil lah. Okey, seperti mana yang dibentangkan tadi oleh pihak MPP berkenaan dengan perancangan aktiviti pelajar untuk sesi 2021 ni, saya mengharapkanlah anda semua, terutama pelajar lah, dapat menyertai lah ataupun libatkan dirilah dalam aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan oleh pihak MPP ni. Dan untuk makluman anda, selepas hari pendaftaran nanti, semua pelajar diwajibkan untuk inilah kuarantin selama 14 hari ya. Dan semua pelajar juga wajib untuk tinggal di asrama. Sebab kita konsep camp based training maksud dia
kalau anda faham camp, biasanya camp ni tentera kan. Tapi bila kita apply dalam bentuk ni, latihan camp based training ni, dalam tempoh latihan tersebut tidak dibenarkan untuk keluar daripada kampus lah. Kan, maksudnya selepas lapor diri tu, sepanjang pengajian sampai akhir nanti. Di mana yang akhir nanti tu dijangkakan Januari lah, anda akan Januari tahun depan ada peperiksaan akhir kan. Selepas peperiksaan akhir tu baru terus bercuti lah, dan baru boleh keluar pada institut. Dan tapi kita bagi juga kelonggaran kalau ada kes-kes yang tertentu lah, terutama yang menyebabkan kecemasan yang menyebabkan kematian dan juga sebagainya, kita consider lah untuk anda keluar lah. Tetapi kalau dalam keadaan biasa, anda tak dibenarkan untuk keluar lah. Dan urusan makan minum pun kita sediakan lah. Okey, untuk makluman anda, pelajar-pelajar, dalam sepanjang tempoh latihan ni, camp based training ni, makanan disediakan secara food pack seperti dimaklumkan oleh Encik Rostam tadi. Kita akan sediakan 3 kali dan anda akan makan di bilik masing-masing lah. Dan saya mengharapkan apabila ada food pack ni, makanan tu dah dibungkus, saya tak naklah anda simpan makanan tu dalam tempoh yang lama sebelum nak makan. Kan kita takut juga kalau ada keracunan lah, melibatkan keracunan yang kita risau lah. Sebab kita sediakan, kita lantik pembekal lah untuk sediakan makanan ni. Pembekal tu daripada luar, dia akan pack dan bawa ke Atek dan diedarkanlah kepada anda untuk tempoh 3 kali satu hari tu. Dan apabila dapat makanan tu terus makanlah, jangan simpan terlalu lama lah untuk dimakan. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya berkenaan dengan vaksin juga tadi. Okey, seperti mana yang dilaporkan oleh Cik Rostam, BPL BPL telah menyediakan portal ataupun aplikasi untuk maklumat vaksin pelajar. Dan kita agak duka cita lah sebab kita nak minta pelajar update lah di segi vaksin, status vaksin pelajar. Sama ada dia telah terima vaksin, first dose, dos pertama ataupun dah lengkap dos kedua. Dan juga yang belum dapat temu janji lagi dan juga yang tak nak terima vaksin. Jadi kita nak dapat maklumat ni. Sebab pada 5 bulan nanti, 5 Oktober, saya akan mesyuarat dengan ketua pengarah kita lah berkenaan dengan keadaan maklumat vaksin pelajar ni untuk dibuat penilaian dan juga arahan-arahan terkini lah, terutamanya pelajar-pelajar yang belum dapat vaksin macam mana, ataupun yang first dose, lepas tu pelajar yang tak nak divaksinkan macam mana. Mungkin ada tindakan-tindakan tertentu yang akan kita boleh buat lah. Sebab kita risau berkenaan dengan pelajar yang tak nak vaksin ni. Sebab mungkin ada kekangan-kekangan tertentu lah nanti, ataupun tindakan-tindakan yang akan diambil lah pihak jabatan kepada pelajar-pelajar yang tak nak divaksin ni. Sebab kita sedia maklum untuk di kalangan staf kita pun pihak Jabatan Perkhidmatan pun telah mengeluarkan arahan lah dan juga perkeliling supaya semua pejabat awam perlu divaksin. Dan untuk pelajar pun perlu divaksin lah sebab anda akan bersemuka nanti, akan bercampur dengan pelajar-pelajar yang lain. Dan kalau tak vaksin tu nanti mungkin ada kekangan lain lah yang kita rasa pelajar yang tak dapat join aktiviti-aktiviti tertentu dan sebagainya, dan mungkin diasingkan. Jadi benda ni akan menimbulkan kesukaran lah pihak kita nanti. Dan saya harap anda semua pelajar-pelajar dapat update lah status vaksin masing-masing sebelum 4 bulan ni seperti mana yang dimaklumkan oleh Cik Rostam tadi. Okey, seterusnya juga kita ada pihak pengurusan sebelum ni. Semalam kita dah buat perjumpaan dengan pihak MPP dan di situ dibentangkan dan juga ditimbulkan beberapa isu dan juga permasalahan pelajar lah yang kita rasa pihak Atek akan ambil tindakan lah, beberapa perkara yang kita kena pastilah, terutamanya di segi kemudahan di asrama, lepas tu mungkin
apa talian internet ataupun apa talian wifi lah di internet yang kita cuba nak apa upgrade, dan juga kita nak tingkatkan lagi lah untuk keselesaan pelajar. Sebab dalam tempoh kuarantin selepas dapur diri tu untuk 14 hari tu pelajar-pelajar dah bermula latihan sebenarnya, tetapi secara kaedah inilah masih lagi online lah di bilik masing-masing lah. Dan selepas tarikh 14 hari bulan tu baru pelajar akan bersemuka lah dengan SOP yang telah ditetapkan lah oleh pihak MKN dan juga KKM. Dan saya harap proses pendaftaran pelajar ni nanti yang akan bermula pada hari Ahad nanti 3 bulan ni berjalan dengan baik dan lancar lah. Sebab untuk maklumat anda juga, mungkin anda pun dah tahu kan, Attack Taiping ni dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV untuk daerah Darul Matan Selama. Jadi agak sibuk lah pada hari Ahad tu, hari pendaftaran tu. Sebab dalam masa yang sama juga ada drive-thru. Kita ada drive-thru. Drive-thru ni sekarang ni kita ada 2 pintu, pintu utama dan juga pintu kedua. Jadi untuk yang pendaftaran nanti kita akan menggunakan pintu kedua. Jadi pintu kedua tu kita akan share juga dengan penerima vaksin untuk drive-thru ni. Sebab tu kita sediakan stiker untuk anda untuk paparkanlah supaya kita dapat kenal pasti dan juga bezakanlah di antara penerima vaksin dan juga waris pelajar atau pelajar lah yang akan mendaftar nanti. Okey, di samping itu saya mengharapkanlah kalau pelajar yang ada bergejala demam tak sihat supaya pergi cepatlah untuk buat pemeriksaan kesihatan dengan klinik berhampiran dan juga ataupun dengan pegawai kesihatan lah, supaya anda disahkan sihat lah dan dapat mengikuti latihan di Attack Taiping ni dengan selamat lah. Okey, di samping itu juga nak ikutkan kita punya latihan kita ni selepas anda masuk nanti, dia nampak pack juga latihan ni kan, sebab anda sebelum ni dah diberi latihan online. Online tu lebih banyak kepada teori, dan bila masuk nanti kita akan lebih kepada amali lah, latihan amali. Dan di samping itu juga ada aktiviti-aktiviti bersama MPP lah dan juga aktiviti pelajar yang anda perlu ikuti lah, sebab anda tak boleh keluar, jadi kita tak nak anda stres dan sebagainya. MPP telah buat lah beberapa aktiviti-aktiviti yang anda perlu ikuti lah. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak MPP di atas menjadi host lah kita punya perhimpunan pelajar bersama pengarah pada hari ini, dan juga kepada pihak BPL, Encik Rostam, Timbalan Pengarah, ketua-ketua jabatan, dan juga kaki tangan dan pelajar yang hadir pada perhimpunan kita pada kali inilah. Dan kalau ikutkan dari segi kehadiran ni, saya rasa mungkin tak semualah pelajar yang hadir. Kalau ikut pelajar kita ada 543. Tapi yang ada ni 320 je, lebih kurang, lebih daripada separuh sikit lah. Jadi saya mengharapkan apabila bersebungkar nanti, kalau ikut kita akan buat 2 lagi lah perjumpaan untuk tahun ni bersama dengan pelajar. Dalam bulan 11 kali dan juga dalam bulan 12 kali. Dan kita rasa pada perjumpaan bulan 11-12 tu kita rasa kita dapatlah bersemuka kot. Bersemuka dan mungkin tengoklah keadaan kita punya COVID ni macam mana, dan kita mengharapkan kita akan beralih lah kepada fasa yang seterusnya. Sebab sekarang ni untuk Perak ni kita masih lagi fasa kedua. Dan fasa kedua ni dia ada juga aktiviti-aktiviti yang kita tak dapat nak jalankan lah. Dan kita bila beralih pada fasa yang berikutnya, insyaAllah kita buat aktiviti-aktiviti yang kita dapat jalankan pada kali ini dapat dilaksanakan. Jadi saya rasa itu saja, dan saya juga ucapkan selamat datang lah kepada pelajar-pelajar baru kita, pelajar semester 1 yang kita tak dapat bersemuka secara ni lagi secara bersemuka lah, sebab kita secara online lah sebelum ni. Dan saya harap anda semua sihat dan dapat hadir diri lah ke Attack Taiping ni masa hari pendaftaran nanti, di mana pelajar baru akan daftar pada 1 November
1 November, pelajar semester 1 lah. Okey, saya rasa itu saja yang dapat saya maklumlah kepada anda semua. Dan insya-Allah apa perancangan kita yang telah kita rancang untuk semester ni berjalan dengan baik dan lancar lah, dengan sokongan semua pihak lah, tenaga pengajar, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, ketua unit, belum pengarah, timbalan pengarah dan juga kaki tangan ATEK dan juga penglibatan pelajar, kerjasama pelajar, semua pelajar lah dalam menjayakan program dan juga aktiviti kita. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan dan juga pelajar-pelajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah TS Haji Zulkifli bin Omar atas amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharap dengan amanat yang diberikan, para pelajar dapat mengambil iktibar dan menjadikannya teladan. Dengan tamatnya amanat daripada Tuan Pengarah tadi, maka berakhirlah juga pembinaan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menyertai perhimpunan pada kali ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurangnya datang daripada kelemahan kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin boleh bersurai. Terima kasih.